warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2 hari ini akan membentangkan tajuk berkaitan dengan gaya berfikir. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Farhan, Izzat Najmi, Izzat Lutfi dan saya sendiri Putri Noliana. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada pembentang yang pertama. Terima kasih kepada saudari Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanuddin bin Abdul Razak. Jadi saya akan memulakan untuk sesi pembentangan ini dengan tajuk gaya berfikir. Pengenalan. Gaya berfikir ialah cara yang paling kita gemari apabila hendak menggunakan kepintaran dan pengetahuan bagi menyelesaikan masalah ataupun melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi gaya berfikir ini dapat kita kenal pasti dengan beberapa ciri. Ciri yang pertama iaitu gaya yang berbeza untuk tujuan yang berbeza. Kedua, berbeza tahap kesukaan terhadap suatu gaya. Yang ketiga, berbeza keupayaan dalam mengubah gaya berfikir yang digunakan. Yang keempat, berubah-ubah mengikut perkembangan usia. Dan yang kelima iaitu tiada gaya yang betul ataupun gaya yang salah. Jadi gaya berfikir ini mempunyai banyak manfaat dan kegunaannya. Jadi kegunaan yang pertama iaitu gaya berfikir ini dapat berperanan dalam melihat suatu perkara dari pelbagai sudut dan juga perspektif. Yang kedua iaitu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat melihat sesuatu perkara dengan lebih sistematik dan juga tersusun. Jadi jenis gaya berfikir. Gaya berfikir ini terbahagi kepada 18 gaya berfikir iaitu emotif, hypothetical, intuitif, positif, negatif, kreatif, logical, reaktif, nilai, proaktif, projektif, pragmatik, objektif, analytical, historis, critical, konstruktif dan juga sistematik. Jadi gaya berfikir yang pertama iaitu gaya berfikir emotif. Jadi gaya berfikir emotif ini bermaksud ataupun merujuk kepada penggunaan pelbagai emosi ataupun perasaan sebagai asas membuat pendapat dan juga keputusan. Jadi ciri-ciri untuk gaya berfikir emotif ini iaitu seseorang itu akan mudah bersimpati ataupun mudah tersinggung dengan iri hati. Seterusnya, sentiasa menghadapi tekanan emosi, bersifat agresif apabila menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, dan seseorang itu juga merupakan seorang yang pendiam. Sebagai contoh, akibat kekecewaan dengan keputusan peperiksaan yang lepas, seseorang pelajar tempatan dari sekolah menengah telah pun ditemui meninggal dunia akibat bunuh diri di kediamannya. Jadi kita dapat lihat emotif itu. Jadi gaya berfikir yang kedua iaitu gaya berfikir hypothetical, yang mana ia merujuk kepada ramalan yang munasabah berdasarkan situasi ataupun teori dan juga idea. Dan secara ringkasnya kita dapat lihat yang hypothetical ini bersifat hipotesis. Dan gaya berfikir ini berperanan dalam kerana ianya mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang sains, dan ianya juga berfungsi dalam menyusun dan juga menggunakan maklumat dengan cara yang baharu, serta ianya berkuasa dalam mencipta pelbagai maklumat. Sebagai contoh yang saya ingin berikan iaitu seseorang individu akan memberi pernyataan berdasarkan pemahaman dan pemerhatian tanpa disokong oleh fakta yang benar kerana berdasarkan andaian ataupun ramalan. Dan gaya berfikir yang ketiga iaitu gaya berfikir intuitif, yang membawa maksud penaksiran serta merta-minda terhadap sesuatu objek tanpa melibatkan sebarang proses dalam memberi sesuatu alasan. Dan ciri-cirinya iaitu ianya digunakan untuk membuat keputusan, dan juga kita sendiri yang memberitahu sesuatu itu akan berlaku. Dan sebagai contoh gaya berfikir ini iaitu seorang peniaga makanan akan menentukan jumlah lauk. Seorang peniaga makanan yang menentukan jumlah lauk yang ingin dimasak dan dijual pada malam itu, dan beliau tidak pasti sama ada malam itu hujan ataupun tidak. Jika hujan, makanan yang dijual itu tidak akan dijual. Dan gaya berfikir yang keempat iaitu gaya berfikir positif, yang mana membawa maksud pemikiran yang mampu membina individu tersebut agar lebih maju ke hadapan serta dari sudut baik, berguna dan juga menguntungkan. Dan gaya berfikir positif ini mempunyai kebaikan dan juga kelemahannya. Dan kebaikannya iaitu seseorang itu akan dan juga mempunyai sifat aktif, memberi cadangan idea baru dan menambah baik idea-idea sedia ada kerana tidak menolak sebarang idea. Dan kelemahannya iaitu kemungkinan seorang itu akan gagal meramal risiko yang bakal datang kerana terlampau fokus dengan kebaikan sahaja sehingga akan membiarkan keburukan. Dan sebagai contoh seorang yang mempunyai fikiran positif ni iaitu, bagi contohnya, saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Jadi kita dapat lihat fikiran yang positif tu. Dan yang kelima iaitu gaya berfikir yang negatif, yang membawa maksud
berasaskan keburukan, masalah, bahaya dan juga risiko. Dan sama juga dengan gaya berfikir positif tadi, gaya berfikir negatif ini mempunyai kebaikan dan juga kelemahannya yang tersendiri. Dan kebaikannya iaitu membantu dalam mengelakkan kesilapan, dan kelemahannya seseorang itu yang mempunyai sikap terlalu berhati-hati dan takut mengambil risiko akan membantutkan perkembangan mereka. Dan sebagai contoh orang yang mempunyai fikiran negatif ni, iaitu sebagai contohnya, mulai hari ini saya tidak akan bermalas lagi. Jadi tak dapat lihat berhati-hati itu. Jadi sekian sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan dan silakan saudara Izzat Najmi untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzat Najmi bin Osman bernomor metrik 150716. Sekarang saya akan menyambung tentang gaya berfikir kreatif. Gaya berfikir kreatif didefinisikan sebagai keupayaan melihat sesuatu daripada pelbagai sudut atau mencipta dan mengembangkan sesuatu idea yang baru di samping mempunyai idea tulen tersendiri. Gaya berfikir kreatif ini juga merupakan hasil idea yang diilhamkan sendiri daripada individu atau hasil daripada gabungan idea yang sedia ada. Ciri-ciri bagi gaya berfikir tersebut termasuklah berani menjadi idea baru tanpa dikongkok oleh idea lama, mempunyai imajinasi yang tinggi untuk mencantum idea-idea yang sedia ada menjadi idea baru, memperkembangkan idea yang dapat menyediakan pelbagai alternatif baru. Ciri reka cipta berasaskan kemahiran sintesis untuk menghasilkan idea baru. Contoh situasi yang menggunakan gaya berfikir kreatif ialah seperti seseorang menggunakan kasut bot yang tidak terpakai untuk menggantikan basuh bunga. Seterusnya ialah gaya berfikir logika. Gaya berfikir ini merupakan suatu proses pemikiran yang cuba mencari maklumat, ilmu, data dan fakta mengenai kebenaran sesuatu perkara. Gaya berfikir ini berasaskan keupayaan untuk mengenal pasti yang betul dan yang salah dari segi logiknya dan digunakan untuk membuat rumusan dan mempermantap hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu idea. Logik terbahagi kepada dua, iaitu logik akal dan logik alam. Logik akal ialah logik ciptaan manusia semata-mata, manakala logik alam ialah logik berasaskan alam realiti sebenar. Bagi proses pemikiran logika, terdapat dua peringkat, iaitu peringkat persepsi dan peringkat proses. Peringkat persepsi adalah membuat tanggapan terhadap sesuatu idea dan peringkat proses pula menggunakan logik. Contoh situasi yang menggunakan gaya berfikir ini ialah semua agama menuntut untuk menciptai kedamaian. Oleh itu, semua orang yang beragama akan mencari kedamaian. Gaya berfikir reaktif pula merupakan gaya berfikir yang berasaskan jika tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak ada alasan untuk berfikir. Seseorang yang mempunyai gaya berfikir ini akan berfikir setelah adanya peristiwa, kejadian, idea atau perkara yang berkaitan. Mereka tidak berkemampuan untuk mengeluarkan sesuatu idea yang bernas kerana tindakan yang diambil adalah daripada idea spontan sahaja. Antara kesan penggunaan gaya berfikir reaktif termasuklah sentiasa ketinggalan, suka membuat pelbagai ulasan dan komen terhadap apa yang sudah pun dilakukan oleh orang lain dan tiada semangat persaingan dan perebutan peluang. Seterusnya ialah gaya pemikiran nilai. Pemikiran jenis ini biasanya diamalkan oleh individu yang menjadikan agama dan moral sebagai pertimbangan dalam melakukan sebarang keputusan. Individu tersebut juga akan mengimbangi antara baik atau buruk sesuatu tindakan dan keputusan yang diambil adalah berdasarkan penghayatan kepada agama atau nilai. Nilai akan dijadikan panduan bagi pandangan dan keputusan. Antara kebaikan gaya pemikiran ini ialah biasanya keputusan yang diambil akan dihormati oleh orang lain kerana ianya berdasarkan agama dan moral, dan kebanyakan keputusan yang diambil adalah positif. Gaya berfikir yang selanjutnya ialah gaya berfikir proaktif. Gaya berfikir ini dapat dimaksudkan sebagai kemampuan untuk meramal dan menjangka sesuatu perkara yang belum berlaku dan mempunyai matlamat untuk mengelakkan sesuatu perkara berlaku dengan membuat rancangan terlebih dahulu sebelum orang lain. Individu yang mengamalkan gaya berfikir ini mampu memikir sesuatu idea sebelum berlaku sesuatu perkara tersebut.
terdapat kebaikan dan keburukan bagi individu yang mengamalkan gaya berfikir proaktif ini. Antara kebaikannya ialah seseorang dapat merancang tindakan yang proaktif untuk masa hadapan dan dapat membuat persiapan untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Antara keburukannya pula ialah akan mengganggu tumpuan kerana terlalu memikirkan dan meramalkan perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Setakat itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudara Izzat Lutfi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu gaya berfikir projektif. Gaya berfikir ini ia berasaskan keupayaan meramal perkara pada masa ini belum hadir atau belum berlaku. Jadi kemahiran berfikir projektif ini penting bagi mengelak sesuatu yang tidak diingini daripada berlaku. Jadi kebaikannya ialah kemahiran berfikir projektif ini boleh mengelakkan pelbagai keputusan dan tindakan yang diambil yang disangkakan betul pada waktu sekarang tetapi sebenarnya salah. Jadi ianya juga dapat bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Jadi keburukan gaya berfikir ini, jika kita terlampau fokus dengan masa sekarang, ianya boleh atau akan menyebabkan kegagalan meramal kemungkinan pada masa hadapan. Baiklah, yang seterusnya ialah gaya berfikir pragmatik. Gaya berfikir pragmatik ini mengutamakan nilai praktikal sesuatu idea atau cadangan. Ianya juga memberi tumpuan terhadap perkara yang dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan diambil kira kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ianya juga mengambil kira realiti alam sebenar dalam mengambil sesuatu keputusan. Jadi kebaikannya ialah ianya dapat mengatasi kesilapan berfikir yang secara terburu-buru. Jadi kebaikan yang kedua ialah meningkatkan aspek kognitif, efektif dan perkembangan intelek mereka. Jadi ianya juga mempunyai keburukan, iaitu kurang sesuai kepada ahli akademik kerana berfikir secara ideal dalam mengambil kira faktor realiti kehidupan ini bukanlah sesuatu bidang yang perlu ada, iaitu dalam kalangan ahli akademik. Baiklah, gaya berfikir seterusnya ialah objektif. Gaya berfikir ini ianya memberi tumpuan terhadap maklumat dan fakta semata-mata. Jadi tidak menggunakan unsur emosi, prasangka ataupun nilai. Jadi matlamat pemikiran ini untuk mendapatkan maklumat yang sedia ada dan ianya juga untuk mendapat maklumat yang boleh dikumpulkan. Jadi ianya juga untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Gaya berfikir ini juga mempunyai kebaikan seperti membolehkan kita melihat sesuatu isu dengan lebih jelas dan terperinci. Ianya juga dapat membantu kita lebih fokus dan keputusan dalam membuat keputusan yang lebih praktikal dan tepat. Baiklah, gaya berfikir seterusnya ialah analytical. Ianya adalah satu daya untuk melihat sesuatu secara terperinci. Ianya juga dapat bersifat lebih teliti dalam membuat keputusan. Gaya berfikir ini memandu seseorang kepada perkara yang tersirat dan tersurat yang kadang-kadang di luar kemampuan orang biasa untuk memahaminya. Jadi tujuan pemikiran ini adalah untuk membuat huraian secara terperinci tentang sesuatu masalah. Ianya juga untuk mencari persamaan dan perbezaan sesuatu perkara dan ia juga untuk mencari punca masalah dan menyusun maklumat. Dan ianya juga untuk mencari kaitan sebab dan akibat dan seterusnya untuk membuat pelbagai tafsiran. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang gaya berfikir historis. Untuk pengetahuan doktor dan rakan-rakan sekalian, pemikiran historis merujuk kepada sejenis pemikiran yang melihat masa lampau untuk menangani masa hadapan. Dengan kata lain, gaya berfikir ini bertujuan untuk mengelakkan sesuatu yang berlaku pada masa lalu tidak berulang lagi pada masa kini. Oleh itu, pemikiran ini sangat memberi manfaat kepada individu yang tertentu. Tujuan utama gaya berfikir ini adalah untuk memahami situasi masa lalu dan bukan untuk menyelesaikan masalah kerana kita tidak dapat mengundur masa untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi ia hanya mampu melakukan yang terbaik di masa akan datang. Selain itu, tujuan pemikiran historis adalah untuk memahami sesuatu masalah yang berlaku dan membantu untuk mengenal pasti faktor ataupun tercetusnya sesuatu masalah. Sebagai contoh, Ainat masih teringat akan kejadian apabila nasi yang dimasaknya telah hangit. Jadi, apa puncanya?
Mungkin puncanya adalah api yang terlalu besar. Siapa puncanya? Sudah tentu dia sendiri kan? Contoh kedua adalah Aisyah yang merupakan seorang pelajar PD3 telah mengalami kegagalan bagi mata pelajaran sejarah semasa peperiksaan percubaan. Keadaan ini telah menyebabkan Aisyah bertindak untuk mengenal pasti punca kegagalannya agar dapat melakukan yang terbaik di masa akan datang. Baiklah, seterusnya gaya berfikir kritikal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kritikal bermaksud menunjukkan atau menimbulkan krisis. Hal ini bermakna mereka yang mempunyai pemikiran ini perlu berfikir secara kritikal sebelum membuat sesuatu keputusan. Pemikiran ini merujuk kepada seseorang yang mampu merumuskan sesuatu isu dengan alasan yang logik dan kukuh. Dengan kata lain, gaya pemikiran ini memerlukan seseorang itu berfikir secara jelas, tepat dan adil dalam mengadili atau menghakimi sesuatu perkara. Terdapat 5 tujuan utama dalam pemikiran kritikal, iaitu mengumpul, menilai dan mentafsirkan maklumat dengan efektif, mencapai kesempurnaan, menghindarkan diri daripada melakukan kesilapan, mendapatkan pemahaman yang jelas dalam menyelesaikan masalah, serta membantu membuat kesimpulan dan menemukan bukti dengan alasan yang kuat. Sebagai contoh, Hakim Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kepada seorang lelaki setelah mengambil kira pelbagai faktor berdasarkan bukti-bukti kukuh yang ada. Hal ini menunjukkan bahawa sebelum hakim membuat keputusan, beliau telah berfikir secara kritikal untuk merumuskan isu berdasarkan alasan yang logik dan kukuh. Gaya berfikir yang seterusnya adalah konstruktif dan sistematik. Gaya berfikir konstruktif bertujuan untuk memperbaiki kelemahan. Perkara ini merujuk kepada bagaimana seseorang itu menggunakan fikiran mereka untuk memperbaiki dan mengenal pasti kelemahan yang dialaminya. Hal ini sangat penting bagi memastikan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Baiklah, tujuan pemikiran konstruktif ini adalah untuk melaksanakan idea, menghilangkan risiko, memperbetulkan yang salah, menghindari dari kegagalan, menambah yang kurang dan memperbaiki yang buruk. Hal ini bermakna pemikiran ini memfokuskan kepada memperbaiki kelemahan. Sebagai contoh, restoran terkenal yang berada di kawasan bandar itu kurang kedatangan pengunjung sehingga mereka mengalami kerugian. Pemilik restoran mula mencari punca berlakunya keadaan tersebut dan memperbaikinya agar dapat menarik kedatangan pelanggan yang ramai. Manakala pemikiran sistematik pula merujuk kepada pemikiran yang teratur. Untuk pengetahuan semua, individu yang mempunyai gaya berfikir ini mampu untuk mengenal pasti keutamaan, kepentingan dan matlamat sebelum melakukan sesuatu. Hal ini bermakna mereka dapat mendahulukan apa yang penting dan diikuti dengan perkara lain. Individu yang mempunyai gaya berfikir sistematik ini juga mampu mengawal fikiran dengan baik tanpa ada masalah serta gangguan. Sebagai contoh, guru itu telah merangka objektif pembelajaran dengan baik dengan mengutamakan keperluan yang penting demi kebaikan bersama. Hal ini jelas menunjukkan bahawa guru tersebut mempunyai gaya berfikir sistematik kerana kebolehannya dalam merangka objektif pembelajaran dengan baik tanpa adanya pertembungan dengan perkara lain. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa gaya berfikir adalah berbeza bagi setiap individu mengikut situasi tertentu. Gaya berfikir membantu dalam menjana, menilai sesuatu idea serta menyelesaikan masalah. Pemikiran setiap orang juga dapat ditentukan dengan cara bagaimana mereka berfikir. Berikut merupakan senarai rujukan kumpulan kami berkaitan dengan tajuk gaya berfikir ini. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.